Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya ialah Aina Penjadi, memegang menuju di 2122 1938. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit sebanyak tentang skizofrenia. Tahukah anda apakah itu skizofrenia? Skizofrenia merupakan penyakit mental yang serius telah menjejaskan cara seorang berpikir, rasa ataupun berperilaku. Orang yang menghadapi skizofrenia mungkin kelihatan seperti mereka telah kehilangan hubungan dengan realiti yang boleh mengganggu mereka, keluarga serta rakan-rakan mereka. Bagi prevalensi skizofrenia ialah gangguan mental yang memberi kesan kepada 0.3 sehingga 0.7% populasi global yang bersamaan dengan sekitar 1 daripada 285 orang sepanjang hayat mereka. Walaupun ia memberi kesan kepada semua populasi, kelaziman, insiden dan ciri-ciri gangguan ini boleh berbeza mengikut lokasi dan faktor lain. Perbezaan yang dapat dilihat dari survei jantina yang menghidapi penyakit skizofrenia ini ialah lelaki lebih cenderung untuk didiagnosis lebih awal berbanding wanita. Ia dapat didiagnosis biasanya pada awal usia dewasa. Tahukah anda apakah tanda-tanda ataupun gejala bagi seorang yang menghidapi penyakit skizofrenia? Berikut merupakan kriteria bagi seseorang yang didiagnosis sebagai pengidap skizofrenia berdasarkan DSM-5-DR. Untuk didiagnosis dengan skizofrenia, seseorang mestilah memenuhi kriteria berikut. Antaranya ialah kriteria A, di mana sekurang-kurangnya 2 daripada gejala berikut mesti hadir untuk tempoh yang ketara dalam masa 1 bulan atau kurang sekiranya berjaya dirawat. Salah satu daripadanya mestilah termasuk gejala 1, 2 ataupun 3. Antara gejala untuk didiagnosis dengan skizofrenia ialah halusinasi, di mana halusinasi merupakan keadaan seseorang mendengar suara yang tiada ataupun melihat sesuatu yang tidak wujud. Gejala yang kedua pula ialah delusi. Delusi merupakan kepercayaan palsu yang dipegang dengan kukuh walaupun bercanggah dengan bukti. Sebagai contoh, seseorang percaya bahawa dia dikejar oleh pihak tertentu. Gejala yang ketiga iaitu pertuturan yang tidak teratur. Pertuturan yang tidak teratur merupakan tingkah laku di mana seseorang yang menghidapi skizofrenia sering menyimpang ataupun bercakap secara tidak logik. Gejala yang keempat ialah tingkah laku yang tidak teratur. Seseorang yang menghidapi skizofrenia biasanya mempunyai tingkah laku yang sangat tidak teratur ataupun tingkah laku motor yang tidak normal, termasuk katatonia. Gejala yang terakhir bagi kriteria A ialah gejala negatif. Biasanya seseorang yang menghidapi skizofrenia mempunyai pengurangan dari segi ekspresi emosi ataupun kurang motivasi. Seperti yang telah dibincangkan, untuk mendiagnosis seseorang yang menghidapi skizofrenia, mereka mestilah memenuhi kriteria A, iaitu sekurang-kurangnya 2 daripada gejala yang telah disebutkan tadi mesti hadir untuk tempoh yang ketara dalam masa 1 bulan ataupun kurang sekiranya berjaya dirawat. Seterusnya ialah kriteria B. Bagi mendiagnosis seseorang yang menghidapi skizofrenia, mereka ini biasanya mempunyai penurunan dari segi tahap fungsi dalam satu atau lebih aspek utama kehidupan, contohnya pekerjaan, hubungan sosial atau penjagaan diri yang sangat ketara dan berterusan sejak permulaan gangguan. Seterusnya ialah kriteria C. Tanda-tanda gangguan mestilah berterusan selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Tempoh ini mesti merangkumi sekurang-kurangnya 1 bulan dengan gejala aktif seperti yang dijelaskan di dalam kriteria A dan mungkin merangkumi tempoh gejala prodromal atau residual. Selama tempoh prodromal atau residual ini, gejala mungkin hanya melibatkan manifestasi negatif atau 2 atau lebih gejala yang kurang jelas seperti yang dinyatakan di dalam kriteria A. Bagi kriteria D pula, untuk mendiagnosis seseorang yang menghidapi skizofrenia, gangguan mood utama seperti kemurungan ataupun bipolar telah dikecualikan kerana tiada episod kemurungan atau mania yang berlaku serentak dengan gejala aktif, atau jika episod mood berlaku, tempohnya adalah lebih singkat berbanding tempoh keseluruhan gejala aktif dan tempoh residual. Bagi kriteria ini,
Gejala tidak disebabkan oleh kesan fisiologi, penggunaan bahan seperti darah ataupun ubat, ataupun beberapa keadaan perubatan lain. Bagi kriteria F ialah jika terdapat sejarah gangguan spektrum autism atau gangguan komunikasi pada zaman kanak-kanak, diagnosis tambahan skizofrenia hanya dibuat sekiranya halusinasi atau delusi ketara juga hadir untuk sekurang-kurangnya tempoh 1 bulan. Dapat kita lihat terdapat beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada risiko seseorang untuk mendapat skizofrenia, di mana faktor yang pertama ialah faktor genetik. Skizofrenia kadang-kadang berjalan dalam keluarga. Kalau bagaimanapun, hanya kerana satu ahli keluarga mempunyai skizofrenia, ia tidak bermakna bahawa ahli keluarga lain juga akan mempunyainya. Kajian menunjukkan bahawa banyak gen yang berbeza boleh meningkatkan peluang seseorang untuk mendapat skizofrenia, tetapi bahawa tiada gen tunggal menyebabkan gangguan itu sendiri. Faktor yang kedua ialah faktor alam sekitar ataupun persekitaran. Penyelidikan menunjukkan bahawa gangguan faktor genetik dan aspek persekitaran serta pengalaman hidup seseorang boleh memainkan peranan untuk mendapatkan skizofrenia. Faktor alam sekitar ataupun persekitaran ini adalah termasuk hidup dalam kemiskinan, persekitaran yang stres ataupun berbahaya, serta pendedahan kepada virus ataupun masalah makanan sebelum seseorang itu dilahirkan. Faktor yang ketiga ialah struktur dan fungsi otak. Penyelidikan menunjukkan bahawa orang yang menghadapi skizofrenia mungkin lebih cenderung mempunyai perbezaan dalam saiz kawasan otak tertentu dan dalam sambungan antara kawasan otak. Setelah perbezaan otak ini boleh berkembang sebelum lahir, para penyelidik sedang bekerja untuk memahami lebih baik bagaimana struktur dan fungsi otak mungkin berkaitan dengan skizofrenia. Seterusnya kita akan lihat bagaimanakah skizofrenia dirawat. Perawatan semasa untuk skizofrenia adalah dengan memberikan tumpuan kepada membantu orang yang didapatinya untuk menguruskan gejala mereka, meningkatkan fungsi sehari-hari dan mencapai maklumat kehidupan pribadi seperti melengkapkan pendidikan, mengejar kerjaya dan mempunyai hubungan yang memuaskan. Cara yang pertama untuk merawat gejala-gejala ini ialah melalui ubat antipsikotik. Ubat antipsikotik boleh membantu membuat gejala psikotik kurang intens ataupun kurang berat. Ubat-ubatan ini biasanya diambil setiap hari dalam bentuk pil ataupun cecair. Cara yang kedua ialah rawatan psikososial. Rawatan psikososial membantu orang untuk mencari penyelesaian kepada cabaran sehari-hari dan menguruskan gejala semasa menghadiri sekolah, bekerja ataupun membentuk hubungan. Rawatan ini sering digunakan bersama-sama dengan ubat antipsikotik. Orang yang mengambil bahagian dalam rawatan psikososial biasanya adalah kurang cenderung untuk mempunyai gejala berulang ataupun dimasukkan ke hospital. Contoh-contoh bagi jenis rawatan ini adalah psikoterapi seperti terapi gejala kognitif ataupun CBT. Dapat kita lihat, salah satu cabaran utama bagi individu dengan skizofrenia adalah stigma yang sering mengelilingi mereka. Penting untuk kita mengubah persepsi masyarakat terhadap penyakit mental ini, di mana skizofrenia bukanlah seseorang yang boleh dianggap sebagai gila, tetapi ia merupakan gangguan perubatan yang memerlukan rawatan dan sokongan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahawa dengan rawatan yang betul, individu dengan skizofrenia dapat menjalani kehidupan yang produktif. Kita semua berperanan untuk memastikan mereka mendapat sokongan yang diperlukan tanpa diskriminasi. Jika anda ataupun seorang yang anda kenal mengalami gejala skizofrenia, dapatkan bantuan profesional dengan segera. Jangan biarkan stigma mereka menghalang mereka daripada mendapatkan rawatan yang mereka perlukan. Kita semua boleh menjadi suara untuk mereka. Sekian sahaja daripada saya. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua.